Okey, kita sambung dengan Kesultanan Terengganu. Seperti biasa, kalau kamu ada soalan, tak faham, okey, ataupun tak dapat ikut, ataupun ada perkataan-perkataan yang kamu tak tahu, jangan tunggu-tunggu. Terus tulis di Zoom chat dan tanya, "Cikgu, apa maksud ini, cikgu? Cikgu, apa perkataan ini, cikgu?" Terus tanya. Ya, jangan malu. Rugi kalau kamu tak tanya. Okey? Baik. So, kita mulakan dengan Kesultanan Terengganu. Sebenarnya, Terengganu pula mempunyai kaitan rapat dengan Kesultanan Johor Riau. Di mana kalau kita lihat, Kesultanan ini diasaskan pada awal abad ke-18 oleh keluarga diraja daripada Susur Galur ataupun Susur Galur. Apa itu Susur Galur? Daripada keturunan. Ya, keturunan apa? Bendahara Johor Riau. Oh, ya ke? Ya. So kita tengok Terengganu pada peringkat awalnya merupakan wilayah naungan. Wilayah naungan ni maksudnya wilayah yang dilindungi. Okey, dilindungi oleh Kesultanan Johor Riau sejak abad ke-16. Bermakna Terengganu sebelum itu tak ada sultan. Tak ada sultan Jadi pada tahun 1708, Sultan Abdul Jalil, Sultan Johor Sultan Abdul Jalil ni Sultan Johor, menganugerahkan ataupun menghadiahkan Terengganu kepada Tun Zainal Abidin. Okey. Tun Zainal Abidin ni siapa? Iaitu putera ataupun anak kepada Tun Habib Abdul Majid. Macam biasa dengar je cikgu Tun Habib Abdul Majid ni. Tun Habib Abdul Majid ini, ya betul Akil. Naungan tu lindungan, betul. Tun Habib Abdul Majid ni Bendahara Johor Riau yang ke-11. Okey, kami ingat tak? Okey, semasa bab 6 hari tu, bab 6 hari tu ada cabaran-cabaran Kesultanan Johor Riau. Ingat tak? Okey, cabaran Kesultanan Johor Riau, di mana salah satu kecabaran dia ialah kita kata konflik pembesar. Di antara siapa? Okey, di antara Laksamana Tun Abdul Jamil. Tun Abdul Jamil dengan siapa? Okey, Laksamana Tun Abdul Jamil. Okey, dengan siapa? Iaitu dengan seorang lagi. Okey, dia berkrisis, berkonflik dengan Bendahara Tun Habib Abdul Majid. Jadi bila kita tengok, oh iyalah, masa bab 6 dulu kita belajar yang ini. Okey, jadi kalau kita lihat, di sinilah adanya nama Bendahara Tun Habib Abdul Majid. Jadi, apabila Sultan Abdul Jalil hadiahkan Terengganu kepada anak bendahara. Okey, anak bendahara namanya Tun Zainal Abidin. Anak bendahara tu ialah Tun Zainal Abidin. Sebab mungkin kerana apa dianugerahkan? Mungkin kerana Bendahara Tun Habib Abdul Majid ni memang baik orangnya. Dan anaknya Tun Zainal Abidin pun baik orangnya. Jadi sebab itu Sultan Abdul Jalil iaitu Sultan Johor menganugerahkan Terengganu kepada Tun Zainal Abidin, iaitu putera kepada Tun Habib Abdul Majid, Bendahara Johor Riau. Jadi Tun Zainal Abidin inilah yang telah pergi ke Terengganu. Dan kita lihat bahawa Tun Zainal Abidin juga merupakan putera angkat Raja Patani yang digelar Nang Cayam, iaitu Raja Kuning. Raja Patani. Patani tu kat mana cikgu? Okey, Patani ni di bahagian atas Kelantan. Dia ada terus lagi kat sini kan, sambungan Di bahagian atas Kelantan, Patani. Jadi, Raja Patani bernama Nang Cayam menjadikan Tun Zainal Abidin sebagai putera angkat. Jadi, Raja Patani inilah yang telah menyediakan kelengkapan untuk menabalkan ataupun untuk melantik, untuk mengisytiharkan Tun Zainal Abidin sebagai Sultan Terengganu. Nampak tak?
bermula dengan Tun Zainal Abidin. Okey, jadi Tun Zainal Abidin pun berangkatlah ke Terengganu diiringi oleh 80 orang keluarga Patani, termasuk beberapa orang tokoh agama seperti Qadi Wan Imam Mahmud dan juga Cik Buang. Dan di sini juga, okey, Tun Zainal Abidin membawa alat kebesaran yang turut dibawa seperti keris diraja dan keris panjang Nang Cayam, iaitu keris panjang bagi Raja Patani. Jadi Tun Zainal Abidin telah mengasaskan Kesultanan Terengganu pada tahun 1708 dengan gelaran Sultan Zainal Abidin yang pertama. Jadi Sultan Zainal Abidin pertama mendirikan pusat pemerintahan yang pertama di Tanjung Baru, iaitu di Kuala Berang. Wilayah Terengganu semasa diasaskan ini meliputi daripada Kemaman di bawah ni. Okey, Kemaman di bawah ni dia sambung sampai ke Besut di sini. Dan keturunan Sultan Zainal Abidin inilah yang mewarisi tahta Terengganu sehingga ke hari ini. Okey. So inilah yang berkaitan dengan Terengganu. Rupa-rupanya, okey, kesimpulannya apa? Terengganu ini, okey, keturunan Kesultanan Terengganu ini ada, okey, keturunan dengan Bendahara Johor, iaitu Bendahara Tun Habib Abdul Majid. Dan Terengganu ini telah dianugerahkan oleh Sultan Johor kepada anak Bendahara Tun Habib Abdul Majid, iaitu Tun Zainal Abidin. Jadi Raja Patani ini telah mengisytiharkan Tun Zainal itu sebagai Sultan Terengganu. It's very simple lah sebenarnya. Cuma nak kaitkan tokoh-tokoh tu je yang macam okey, nak faham tu macam okey. Baik. So, bila kita dah menerangkan begini, okey, kita dah terang semuanya. Baik, ada soalan tak nak tanya tentang Terengganu, Kesultanan Terengganu? Okey, Pravi kata tak ada. Yang lain-lain? Tak ada yang lain-lain seperti Arif. Okey, tak ada Zahra Sofia. Okey, bagus. Okey, baik, bagus. Baik. Okey. Sebenarnya Terengganu ni berasal daripada perkataan apa? Siapa ingat lagi? Sejarah tahun 4. Sejarah tahun 4 ke tahun 5 tahun 5. Terengganu ni berasal daripada nama apa sebenarnya? Ingat lagi tak? Tak ingat Kura-kura. Ya, apa dah kura-kura. Ya, nakik betul, iaitu taring anu. Iaitu bermaksud taring harimau. Ya. Okey, maknanya gigi taring harimau itulah yang ditemui, okey, di kawasan Terengganu. Jadi dia kata, oh ini taring anu ni, taring anu. Taring anu lama-lama jadi Terengganu. Okey. Jadi itu asal usul nama Terengganu. Okey. Baik. So tak apa. Okey, yang penting kamu fahamkan tentang nama-nama tu ya. Okey, seperti iaitu Sultan Abdul Jalil anugerahkan Terengganu kepada Bendahara Tun Habib Abdul Majid. Okey, anaknya iaitu Tun Zainal Abidin. Baik. So, kalau kita lihat Patani. Kita tiba-tiba sebut asal ada Patani ni. Patani ni sebenarnya adalah Kesultanan Melayu yang wujud pada abad ke-16 hingga abad ke-19. Dan Kesultanan Patani pernah diperintah oleh raja-raja perempuan. Dan raja-raja perempuan dia menggunakan warna sebagai nama mereka, iaitu ada Raja Biru, Raja Hijau, Raja Ungu dan juga Raja Kuning. Mereka digelar Nang Cayam. Ini ikut bahasa Siam lah. Nang Cayam. Jadi raja-raja perempuan dia menggunakan nama-nama warna. Raja Biru, Raja Hijau, Raja Ungu dan Raja Kuning. Cikgu rasalah kalau digabungkan Raja Biru, Raja Hijau, Raja Ungu, Raja Kuning ni, rasa-rasanya boleh jadi Power Ranger. Dia tak cukup seorang lagi. So ada biru, ada hijau, ada ungu, ada kuning. So satu lagi.
Ni dia. Raja Merah. Raja Merah. Raja Merah. Kebetulan yang lain semua raja perempuan, aku seorang je raja lelaki. Raja Merah. Okey. Jadi lengkaplah Power Ranger. Macam. Okey tak? Okey tak? Boleh jadi Power Ranger Okey. Boleh jadi Power Ranger. Tapi Power Ranger kelakar. Bagi cikgu Power Ranger tu kelakar. Sebab apa? Ada ke nak tukar baju pun kena bersilat? Morpheus. Alah. Pergi je lah. Okey, almari ambil baju, tukar baju. Ini nak. Letih lah. Setiap kali tukar baju macam tu. Nak tukar baju je bersilat. Nak tukar baju je bersilat. Letih. Kan? Jadi, kita lihat. Okay. Tak adalah gurau je. Gurau-gurau je. Lagi senang dari buka baju plastik. Ya, betul lah tu, Arif. Betul lah tu. Okey. Jadi, inilah dia. Okey, Kerajaan Patani. Okey. Korang pernah tengok ke cerita Power Ranger? Pernah tengok Power Ranger? Go Power Ranger. Pernah tengok? Kan? Okay, itu kira cerita waktu kecil dululah kan. Okay. So hebat juga cerita tu kan. Mula-mula kita tengok semua nganga je. Bila dah besar ni, kan? Bila dah besar ni, ini je ke? Gitulah. Baik. So, itu okay, Terengganu. Baik. Kemudian kalau kita lihat Sultan Zainal Abidin yang ketiga. Ingat, Sultan Zainal Abidin yang pertama mengasaskan Kesultanan Terengganu. Kemudian Sultan Zainal Abidin yang ketiga pula, okey, kalau kita lihat merupakan antara Sultan Terengganu yang masyhur. Maknanya yang famous. Baginda ni terkenal sebab apa? Sebab dialah sultan yang membawa pemodenan Terengganu. Dia yang telah memodernkan Terengganu. Dan antara sumbangan penting baginda, sumbangan baginda yang paling penting termasuklah penggubalan undang-undang tubuh. Maknanya baginda telah membuat undang-undang negeri, iaitu yang bernama Undang-Undang Bagi Diri Kerajaan Terengganu, yang dikenali sebagai ini dia, Ittiqanul Muluk Bita'dil Al-Suluk. Arif cuba sebut, Arif. Cuba sebut tu. Ittiqanul Muluk Bita'dil Al-Suluk. Cuba sebut. Oh, tak ada mic okey. Ada. Cuba Arif. Jap. Okey. Ittiqanul Muluk Bita'dil Al-Suluk. Bahasa Arab tu. Okey. Okey, Dam. Adam Amir. Cuba baca, Dam. Tak ada pula. Okey. Ada ke? Tak ada. Al-Muluk bi ta'dil al-suluk. Itqanul muluk bi ta'dil al-suluk. Okey. Iaitu dia maksudnya apa tahu? Okey. Ketaatan kepada raja yang memerintah secara adil. Okey, itu maksud dia. Jadi undang-undang bagi diri Kerajaan Terengganu ini okey, penting untuk negeri Terengganu ya. Nanti kita akan tengok. Dan baginda jugalah yang memperkemaskan sistem sukat dan juga sistem timbang, menubuhkan, yang kedua menubuhkan mahkamah syariah, mahkamah untuk agama Islam kemudian menubuhkan pasukan polis dan juga membina istana maziah, iaitu istana rasmi Kesultanan Terengganu yang ada sampai hari ini. Inilah dia gambaran sebelah kiri Sultan Zainal Abidin yang ketiga. Okay, Sultan yang membawa pemodenan kepada Terengganu, memperkenalkan undang-undang bagi diri Undang-undang bagi diri Kerajaan Terengganu,
memperkemaskan sistem sukat dan timbang, mahkamah syariah, pasukan polis, kemudian membina istana Maziah. Jadi inilah dia Sultan Zainal Abidin ketiga. Dan kalau kita lihat di sini, okey, gambar menunjukkan kupang emas. Iaitu kupang emas ini bermaksud duit shilling emas yang digunakan semasa pemerintahan Sultan Zainal Abidin yang pertama. Yang pertama yang mengasaskan Terengganu, dan gambar di sebelahnya, okey, di sebelah kiri tercetak nama baginda. Manakala gambar di sebelah kanan permukaan tercatat Khalifatul Mukminin. Khalifah Al-Mukminin. Yang ini nama baginda Sultan Zainal Abidin kat sini. Guna dulu, orang dulu, okey, bayar pakai duit emas je. Duit shilling emas. Apa kelas main tembaga, main apa? Main duit shilling biji timah, tak ada. Dulu bayar pakai duit shilling emas tu. Kaya tak kaya lah. Kan? Dan okey, yang dikatakan Istana Maziah, inilah dia Istana Maziah. Okey, yang siap dibina pada tahun 1897. Okey, Istana Maziah pada tahun dululah 1897. Sekarang ni Istana Maziah seperti ini. Yang telah moden, nampak tak? Lagi besar. Kemudian juga dia berbentuk istana yang besar lah. Istana bagi Sultan Terengganu. So ingatlah. Okey, di dalam negeri Terengganu, maknanya Kesultanan Terengganu, kamu kena ingat nama Sultan Zainal Abidin yang pertama dan Sultan Zainal Abidin yang ketiga. Sebab kedua-dua ini ada dia punya peranan dalam negeri Terengganu. Okey. Baik. So itu berkaitan dengan Terengganu. Selangor. Baik, apa cerita dengan Sultan Zainal Abidin kedua? Baik, Sultan Zainal Abidin kedua meneruskan apa yang dilakukan oleh Sultan Zainal Abidin yang pertama. Hanya meneruskan pemerintahan yang dilakukan oleh Sultan Zainal Abidin yang pertama. So Sultan Zainal Abidin pertama, kemudian Sultan Zainal Abidin yang kedua, Sultan Zainal Abidin yang ketiga, sampai sekarang. Sampai sekarang kalau Terengganu, sekarang ni Sultan Terengganu bernama Sultan Nizam Zainal Abidin. Dia ada tambahan Sultan Nizam Zainal Abidin. Still dia gunakan nama Zainal Abidin tu ya. Sebagai menghormati keturunan dia lah. Keturunan Zainal Abidin. Okey. Baik. Dan kita lihat ke negeri yang kebanyakan pelajar tinggal, iaitu negeri Selangor. Okey. Selangor, okey, ada cerita bahawa Selangor ni sebenarnya mendapat nama daripada sejenis serangga yang banyak terdapat, bukan serangga, pokok yang banyak terdapat di tebing ataupun di tepi-tepi Sungai Selangor, okey, iaitu pokok selangau. Bila lama-lama sebut selangau, jadi Selangor. Begitulah. Okey. Itu memang biasa kan. Asal usul nama negeri, so okey, Selangau jadi Selangor. Itu biasa. Macam cikgu pernah ceritakan, macam mana asal usul perkataan sekolah. Macam mana dapat perkataan sekolah? Iaitu apabila beberapa orang, okey, pelajar-pelajar Melayu, kanak-kanak Melayu masuk sekolah Inggeris. Okey. Masuk sekolah Inggeris, kemudian kawan-kawan dia yang Melayu yang lain tak pergi sekolah. Jadi bila dia balik kan, dia mesti pergi sekolah Inggeris tu pakai baju uniform sekolah Inggeris. Jadi kawan-kawan dia yang tak sekolah tanya, kau pergi mana ni? Daripada mana ni? Ni, aku pergi sekolah. Lama-lama sekolah jadi sekolah. Lepas tu, apabila satu hari bila dia balik daripada sekolah, dia pinjam bola daripada sekolah, so dia bawa. So budak-budak tanya, kau bawa apa tu? Ni, bola. Ni bola. Dapat nama bola. Jadi, sekolah dan bola. Kita biasalah kan, sebut-sebut macam tu. So, sekolah lah, bola lah. Jadi, hasil daripada perbualan kita macam tu. Dan sekarang ni lagi teruk.
Semua nak dipendekkan. Kalau kita dulu jumpa kawan kan, kalau jumpa orang Melayu dulu jumpa kawan kan, apa khabar? Cik, baik, apa khabar? Kemudian lama-lama, apa khabar? Apa khabar? P-E-K-A-B-O. Apa khabar? Sudah, makin pendek. Kemudian sekarang ni, beberapa tahun dulu, apa cerita? Apa cerita? Apa cerita kawan kau tu? Sekarang jadi apa? Lagi pendek. Apa cer? Aperture. Pendek lagi aperture. Lepas ni kita tak tahulah. Mungkin 10 tahun akan datang jadi apa? Aperture. Kan kawan? Aperture. Pendek gila. Okey. Pendek gila. Okay. Jangan gunakan yang asal lah. Apa khabar? Jangan suka-suka hati nak pendek-pendekkan. Okey. Jadi aperture pula. Jadi in the next sentence jadi apa? We just say dahsyat. Baru dah tahu dah apa dia cakap. Okey. Kau tahu kau nak tanya? Tahu. Tu maknanya apa cerita kan? Apa khabar kan? Terus aku jawab, baik. Baik. Dahsyat. Pendek gila. Pendek gila. Okey. So jangan buat. Okey. Baik. So kita lihat Kesultanan Selangor. Okey. Selangor. Kesultanan Selangor. Sebenarnya diasaskan. Okey, Kesultanan Selangor diasaskan oleh keluarga Diraja Bugis yang berpengaruh dalam Kesultanan Johor Riau. Okey. Maknanya Kesultanan Selangor ada kaitan dengan Kesultanan Johor Riau. Macam mana kaitan dia tu? Macam ni. Dulu, sama kes macam Terengganu. Dulu Selangor merupakan sebahagian daripada wilayah naungan, iaitu wilayah lindungan, kawasan lindungan Kesultanan Johor Riau sejak abad ke-16. So pada abad ke-18 masyarakat Bugis semakin ramai yang menetap di Selangor. Ramai yang orang-orang keturunan Bugis ini, masyarakat Bugis, tinggal di Selangor. Dan pada ketika itulah Daeng Celak. Daeng Celak yang berketurunan Bugis menjadi yang di-Pertuan Muda Kesultanan Johor Riau. Cikgu, Daeng Celak ni siapa? Ingat tak? Ingat tak bagaimana Johor iaitu ni. Ingat lagi tak? Raja dalam cabaran kegemilangan Johor Riau bab yang ke-6. Cabaran kegemilangan Johor Riau yang ke-4 iaitu ancaman Raja Kecil. Ingat lagi tak? Ingat tak lagi tak? Ancaman Raja Kecil bab 6. Bab 6 ingat lagi tak? Ancaman Raja Kecil. Baik. Raja Kecil dia buat apa? Raja Kecil ini dia menuntut menuntut takhta. Menuntut takhta Johor. Kerana dia mendakwa bahawa dia adalah dia kata dia adalah anak kepada Sultan Mahmud Mangkat di Julang. Ingat lagi tak kisah ni? Ingat lagi tak? Dia kata dia anak kepada Sultan Mahmud Mangkat di Julang. Ya betul. Jadi, iaitu kemudian kita ingat lagi bahawa ada seorang anak raja iaitu Raja Sulaiman. Raja Sulaiman iaitu anak kepada Sultan Abdul Jalil. Dia telah meminta bantuan Opu Bugis. Opu Bugis 5 bersaudara. 5 bersaudara. Opu Bugis 5 bersaudara itu untuk apa? Untuk mengalahkan Raja Kecil.
Mengalahkan raja kecil. Okey, untuk mengalahkan raja kecil. Dan kita tahu bahawa Opu Bugis 5 bersaudara itu adalah keturunan Bugis. Siapakah Opu Bugis 5 bersaudara? Yang nama-nama seperti apa? Daing Merewah, kemudian Daing Celak, kemudian Daing Prani, okey, Prani, dan ada 2 orang lagi. Okey. Inilah dia nama-nama, antara nama-nama okey, Opu Bugis 5 bersaudara. Ini seorang, 2 orang, 3 orang. Mereka ni semua adalah okey, Opu Bugis 5 bersaudara. Okey. Jadi salah seorang dia Daing Celak. Jadi apabila Raja Sulaiman telah berjaya mengalahkan raja kecil dengan bantuan Opu Bugis 5 bersaudara ini, maka Daing Merewah ini telah naik menjadi yang di-Pertuan Muda Kesultanan Johor Riau. Kemudian tak lama kemudian Daing Merewah tu digantikan pula dengan Daing Celak. Menjadi apa? Menjadi yang di-Pertuan Muda Kesultanan Johor Riau. Jadi pada waktu dialah okey, ramai masyarakat Bugis tinggal dan menetap di Selangor. Baik. Sekarang cikgu dah cerita kan. Okey, tang mana yang korang tak faham? Cikgu dapat rasakan bahawa korang ni ada part yang korang tak faham. Cikgu dapat rasakan aura-aura tak faham. Aura-aura tak faham. Cerita yang mana yang kamu tak faham? Tang mana yang kamu tak faham? Berjujurlah. Jujur pada cikgu. Tentang mana yang kamu tak faham? Boleh? Faham ke tak faham ni? Faham ke tak faham ni? Tadi saya... Okey. Faham Adam? Okey, Adam faham. Baik. Okey, baik. Apa sebab mereka tinggal di Selangor? Okey, apa sebab mereka tinggal di Selangor? Okey, kerana Selangor ini dulu adalah sebahagian daripada Johor. Johor dulu daripada Singapura, Johor Bahru sampai ke sampai ke Pahang, kemudian juga sampai ke Terengganu dan sampai ke Perak dan juga sampai ke Selangor, itu semua dulu dipanggil Johor. Jadi, keturunan Bugis Daing Celak ni bila dia jadi yang di-Pertuan Muda, dia kata apa? Dia kata better patut nak bawa masuk semua orang-orang Bugis ke negeri Johor. Boleh? Tapi patut nak ambil satu tempat untuk biar mereka duduk dan bermasyarakat di situ. Boleh? Jadi patut dia kata apa? Daing Merewah kata apa? Patut memilih Selangor supaya orang-orang Bugis semua tinggal di Selangor. Pergi. Jadi sebab itu ramai masyarakat Bugis tinggal di Selangor. Itu punca asalnya. Itu sebab mereka tinggal di Selangor, keturunan Bugis. Jadi putera Daing Celak, iaitu anak Daing Celak ni bernama Raja Lumu. Raja Lumu, anak Daing Celak ni Raja Lumu, telah pergi menghadap Sultan Perak, iaitu Sultan Mahmud Shah, untuk mendapatkan pengiktirafan sebagai sultan. Maka Sultan Mahmud Shah, iaitu Sultan Perak, telah menabalkan ataupun telah mengisytiharkan Raja Lumu sebagai Sultan Selangor yang pertama. Jadi baginda pun dihadiahkan nobat dan juga cap mohor oleh Sultan Mahmud Shah, Sultan Perak. Jadi Raja Lumu lah yang mengasaskan Kesultanan Selangor. Pada tahun 1766 dengan gelaran Sultan Salihuddin Shah. Maknanya nama dia Raja Lumu, dia guna gelaran Sultan Salihuddin Shah.
Jadi beliau ni siapa Raja Lumu ni? Raja Lumu ni anak kepada Daing Celak. Dan Daing Celak ni siapa? Daing Celak ini adalah yang di-Pertuan Muda Kesultanan Johor Riau. Okey, jadi bermakna sebab itulah kalau kita lihat Sultan Salihuddin Shah ini mendirikan pusat pemerintahan pertamanya di mana, iaitu di Kuala Selangor. Dan keturunan Sultan Salihuddin Shah inilah mewarisi tahta Selangor sampailah ke hari ini. Maknanya apa? Maknanya Sultan Selangor sekarang ini adalah keturunan Bugis. Keturunan Bugis. Itu kena faham. Okey, Sultan Selangor ni sekarang ni adalah keturunan Bugis, iaitu keturunan Raja Lumu dan keturunan Daing Celak. Keturunan Daing Celak, yang mana Daing Celak ini sekarang Bugis tu di mana? Okey, baik. Bugis ni sebenarnya adalah satu masyarakat yang tinggal di Indonesia, iaitu kalau spesifiknya di Makassar. Pernah dengar nama tempat Makassar? Makassar tak pernah dengar? Okey. Makassar tu nama tempat iaitu di Indonesia. Makassar So Makassar itulah ramai orang-orang Bugis. Orang-orang Bugis yang datang ke Selangor. Dan orang Bugis ini sebenarnya kehebatan dia adalah mereka pandai berpencak silat dan mereka juga adalah pelayar. Mereka juga adalah pelayar yang baik. Dan oleh kerana mereka boleh mengendalikan kapal dengan baik, selalunya orang Bugis ini dikaitkan dengan sebagai lanon. Dikaitkan sebagai lanon. Pirates lah. Sebab diorang ni memang hebat dalam ilmu pelayaran di laut. Jadi orang Bugis ini asalnya ramai keturunan daripada Makassar, iaitu di Indonesia. Di mana Makassar tu cikgu? Okey, baik, cikgu tunjukkan. Dah halang-halang korang tanya kan? Cikgu tunjukkan. Baik. Kalau kamu tengok daripada Malaysia ni, ini Malaysia. Okey. Dan kalau kita lihat bawah tu adalah Indonesia. Bawah tu adalah Indonesia. So yang sebelah kiri ni Sumatera. Kemudian yang di bawah ini Kepulauan Jawa. Dan di sini adalah Sulawesi. Yang ini. Yang kepulauan besar ni, ini adalah Sulawesi. Dan di sinilah kalau kamu lihat, di bahagian bawah ni ada Makassar. Ataupun dipanggil Ujung Padang. Ujung Padang ataupun Makassar. So daripada Makassar inilah mereka ini kebanyakannya orang-orang Bugis. Orang-orang Melayu tapi keturunan Bugis, Makassar. Jadi oleh sebab mereka memang tinggal di tepi laut, sebab itu mereka mahir untuk apa? Untuk menguasai perdagangan, dan mereka biasa pergi ke naik kapal pergi ke kawasan lain, Banjarmasin dan seterusnya, pergi ke Manggar, kemudian terus pergi ke di sini dan teruskan ke Singapura dan terus ke Johor. Nampak tak? Jadi mereka daripada Makassar sebenarnya, iaitu di kawasan Indonesia. So itulah keturunan Bugis. So sebenarnya Melayu ni dia banyak jenis. Ada Melayu Bugis, ada Melayu Jawa, ada Melayu Melaka, Melayu asli, ada Melayu Arab, ada Melayu Siam, ada Melayu keturunan Megat, ada Melayu keturunan Said, ada Melayu keturunan macam-macam. Kalau tak percaya kita tengok macam Melayu Arab tu apa? Maknanya orang Melayu kahwin dengan orang Arab. Melayu campur Arab jadi Melarab. Contohnya, biasanya Melayu Arab ni orang-orang yang bernama seperti banyak guna nama Said dan juga Sharifah. Said, kemudian Sharifah ataupun Syekh ataupun Siti, nama-nama dia ada guna nama tu. Itu keturunan Arab.
Baik. Kalau macam Adam, okey, kita tengok kat sini ada tak orang Melayu yang berketurunan okey campur. Contohnya Adam. Adam, kamu keturunan apa, Adam? Ah, Keturunan India. India Melayu. Ah, Maknanya kira mamak lah sebenarnya. ya. Okey, keturunan mamak. Maknanya India Muslim, mamak. Keturunan India Muslim pun ada. Mamak juga tapi Melayu. Okey. Dan mungkin Aina Damia. Keturunan apa Aina Damia? Orang Kedah ya. Okey. Aina Damia Farabi. Ni nama Farabi ni, kamu keturunan apa ni Farabi? Suhail. Suhail Akif, kamu keturunan apa? Sila mentionkan dalam apa Zoom chat. Pravin, kalau Melayu Cina ada, Melayu kahwin dengan Cina ada. Ada Melayu Cina ada. Okey, sebab dia kahwin campur. Okey, mungkin mak dia Melayu, bapak dia Cina. Moyang saya Cina, cikgu. Tu Alisha Raihana. Moyang saya Cina. Ya ke Suhail Akif? Pure Malay. Pure Malay, dia tak cakap pure Malay tau. Dia cakap Melayu original. Kau sebut pure Malay. Baik Suhail Akif. Baik kau bagi tahu. Okey, saya Melayu original, cikgu. Melayu original mana ada nama Suhail lah. Aduh, tak tahu cikgu. Alah, engkau lah pergi tak Tahu lagi. Aduh, yai. Okey. Baik. Okey, thank you Suhail. Okey, Farabi. Keturunan apa Farabi? Zara Sofia? Mention kan. Okey, cikgu nak tengok seorang-seorang ni. Okey, Zara Sofia, Farabi, Said Falik. Said Falik keturunan Arab ni. Said Falik, dia ada Said kat depan. Keturunan Arab ni. Boleh mentionkan dalam Zoom chat. Arif, Zahra, Anci memang kamu Chinese lah kan? Ke kamu memang ada mix juga Anci? Melayu lah, nama je dah macam Arab. Oh, okey. Yelah, nama macam Arab tapi Melayu lah. Melayu keturunan mana ni? Zahra Melayu Jawa. Sip. Kan. Sim lah, sim. Okey. Okey, iaitu kita Melayu Jawa. Okey. Isong ngomong Jawa, Zahra. Isong ngomong Jawa. Bukan cikgu kata cikgu Melayu Amerika. Tak, cikgu bukan Melayu Amerika, cikgu Jawa Amerika. Saya campur Jawa kot. Kisha kata Jawa. Okey, Arif kata dia Melayu tapi kawan saya waktu tadi kan kata orang Cina. Arif, sudahlah tu. Macam cikgu lah dulu. Cikgu masa kecil-kecil orang cakap cikgu ni kan, okey, macam orang putih. Sudahlah tu. Okey. Okey. Okey, Nur Insyira. Keturunan apa Insyira? Aini Zahra. Nakib keturunan apa Nakib? Melayu Bugis ke? Melayu Kerinci ada juga Melayu Kerinci. Pun ada. Hafid Nakyu. Sulaiman kamu Arab ke? Ada keturunan Arab? Tak ada? Tak. Okey, bukan okey, baik, bagus. Yang lain-lain semua diam je. Sebab apa? Aku ni keturunan apa Mesti korang tak tahu kan? Lain kali tanya pada mak ayah kamu, kita ni keturunan apa tanya. Kan? Jadi untuk sebagai pengetahuan asal usul kan. Jadi macam cikgu, cikgu tahu asal usul cikgu. Itu penting. Ya. Baik. So, kalau kita lihat di sini, okey, kita telah lihat tentang kesultanan, okey, 4 kesultanan, okey, iaitu kita telah lihat tentang kesultanan, okey, yang pertama Kesultanan Pahang, kemudian Terengganu, diikuti oleh keturunan Pahang, Terengganu dan juga kita telah tengok Perak dan juga Selangor. Okey, Selangor kita dah tengok. Okey. Tahukah anda di sini tulis Klang merupakan wilayah penting. Okey, wilayah penting di Selangor semasa Kesultanan Melayu Melaka. Naskah Sulalatul Sardi mencatatkan bahawa Sultan Muzaffar Shah telah melantik Tun Perak sebagai penghulu di Klang sebelum Tun Perak menjadi bendahara Melaka yang masyhur. So Bendahara Tun Perak sebenarnya adalah
sebenarnya berasal daripada Kelang. Berasal daripada Kelang, Kelang Selangor. Dan beliau adalah penghulu di Kelang. Kemudian apabila dipanggil, ceritanya, okey, kamu pernah dengar cerita Bendahara Tun Perak tak? Pernah dengar cerita Bendahara Tun Perak? Kenapa dia boleh jadi Bendahara Tun Perak? Tak pernah dengar, Okey. Bendahara Tun Perak ni sebenarnya memang kita kata sebagai penghulu di Kelang. Okey. Jadi pada suatu hari, okey, Sultan Melaka pada waktu itu iaitu Sultan Muzaffar Shah, dia terdengar ada seorang ketua ataupun penghulu yang pintar. Yang pintar di Kelang. Tapi waktu itu Sultan Muzaffar kata tak apalah. Tak perlukan jawatan bendahara, tak perlulah. Tetapi apabila Melaka nak diserang oleh Siam, Melaka tu nak diserang oleh Siam, jadi Sultan Muzaffar Shah dengan buntu. Macam mana nak menghadapi peperangan dengan Siam ni? Sebab Siam nak datang naik kapal dan nak menyerang Melaka daripada laut. Jadi macam mana caranya? Jadi ramailah orang kata kepada Sultan bahawa, tuanku, why not kita panggil penghulu di Kelang. Dengar kabarnya penghulu di Kelang tu memang pintar dan bijaksana. Siapa nama dia? Tun Perak. Jadi dipanggillah. Tun Perak. Sultan Muzaffar pun hantar seorang untuk bagi tahu Tun Perak supaya datang ke Melaka dengan segera. Jadi Tun Perak ni bila dapat jemputan daripada Sultan Melaka, dia terus bagi tahu kepada orang-orang dia, pengikut-pengikut dia, dan keluarga dia. Wahai pengikut-pengikutku sekalian, aku dijemput untuk pergi ke Melaka, atas titah Sultan. Jadi kamu semua bersiaplah, bawa barang-barang dan juga bawa senjata-senjata serta bawalah keluarga kamu semua. Ingat dia punya ayat ada apa tahu? Bawalah keluarga kamu semua untuk kita pergi ke Melaka. Jadi Tun Perak pun bawa keluarga, bawa anak isteri dan pengikut-pengikutnya pun bawa anak dan isteri. Bila mereka berjalan, pergi ke Melaka, sampai ke Melaka, Sultan Muzaffar tanya apa tahu? Dia tanya, Tun Perak, wahai Tun Perak, kenapa kamu membawa semua ahli keluarga kamu dan juga pengikut-pengikut dan serta ahli keluarga kamu? Better hanya memanggil kamu dan pengikut-pengikut kamu saja. Tun Perak kata apa? Tuanku, Patik membawa keluarga semua supaya apa? Supaya Patik boleh rela berkorban. Bila bekerja di Melaka. Bila Better bekerja di Melaka sebagai bendahara, Better bukan nak mempertahankan Melaka semata-mata. Tapi Patik nak mempertahankan keluarga Patik yang ada di Melaka sekarang ini. Nampak tak? Keluarga Patik ini telah memberi semangat kepada Patik untuk berjuang lebih, dengan lebih baik lagi. Sultan Muzaffar Shah kata apa? Uish, ini memang menunjukkan dia memang bijak. Kalau Tun Perak tu datang, dia orang pengikut-pengikut dia kan, dia kata apa? Kalau kalah pun tak apa, anak bini selamat kat sana. Dia akan berusaha sekadarnya saja. Tapi bila Tun Perak bawa keluarga sekali semua, maka mereka akan bersungguh-sungguh untuk buat kerja demi keluarga. Bagusnya Tun Perak. Itu. Kemudian Sultan Muzaffar Shah kata apa? Okeylah. Wahai Tun Perak. Kita Melaka ini sedang ingin diserang oleh Siam. So bagaimana untuk kita menyelesaikannya? Lepas tu Tun Perak pun pergi ke tepi laut, dia tengok kiri dan kanan. Dia tengok kiri kanan kan. Tak apa. Kita lihat petang nanti. Apabila waktu petang, kapal-kapal Siam telah pun berada di tengah lautan. Semua berhenti standby. Standby untuk menyerang Melaka. Semua standby berhenti. Jadi, dah waktu malam, dah maghrib kan. Kemudian Tun Perak pun datang. Tun Perak kata apa? Wahai pengikut-pengikutku sekalian, sila sediakan jamung. Jamung tu obor yang bakar api, yang pegang obor tu kan. Itu dipanggil, zaman dulu dipanggil jamung. Sediakan jamung banyak-banyak. So diorang pun kumpulkan jamung. Kumpulkan obor banyak-banyak.
Kemudian, okey, mereka pun kata apa? Tu perak kata apa? Okey, bakar sekarang. Okey, bakar dia punya obor tu. Okey, bakar. Sekarang kamu semua pergi letakkan obor ini di pokok-pokok bakau sepanjang kiri dan kanan Melaka. Pergi buat sekarang. So dia pergi buat. Orang pengikut-pengikut dia pun letakkan obor yang telah menyala tu, letakkan di pokok bakau. Sepanjang pantai Melaka kiri dan kanan. Sebab pantai Melaka kiri dan kanan tu penuh dengan pokok bakau. So diletakkanlah obor panjang. Okey, kemudian tu kata apa? Okey, kita biar, kita tunggu. Jadi, kamu tahu apa yang berlaku? Bila diletakkan obor yang banyak tu, okey, tentera-tentera Siam yang ada di kapal tu, dia tengok, ui, ramainya tentera Melaka. Sebab dia nampak obor tu panjang tau. Ui, ramainya tentera Melaka ni. Biar betul ni. Uish, kita tak boleh lawan ini. Tak boleh lawan ini. Okey. Jadi Panglima Angkatan Tentera Siam pun kata apa? Oi, kita tak boleh lawan ni. Tentera Melaka ramai sangat ni. Penuh tu sepanjang pantai tu. Semua pegang obor tu. Ui, ramai tu. Jadi mereka pun pusing balik. Kita batalkan serangan ini, kita balik. Pusing kapal tu balik. Balik ke Siam. Jadi tentera-tentera Siam tidak berjaya untuk menyerang Melaka. Tidak jadi nak nyerang Melaka. Sebab apa? Sebab strategi yang digunakan oleh Tun Perak. Padahal tak ramai pun tentera. Hanya letakkan obor je, tinggalkan je obor tu. Letak dekat pokok bakau, tinggalkan kat situ. Tapi daripada jauh, nampaklah obor tu banyak seolah-olah tentera yang pegang. Padahal tak ada tentera pun. Obor tu disangkutkan pada pokok bakau je. Nampak tak? Kebijaksanaan Tun Perak. Macam mana? Kamu rasa amazed tak dengan kebijaksanaan Tun Perak? Bijak kan? Okay. Inilah dia kebijaksanaan Tun Perak yang telah berjaya menyelesaikan masalah. Okey, Siam nak serang Melaka. Okay. Jadi itulah cerita sebenar bagaimana apabila selesai tu, Tun Perak pun menghadap Sultan Melaka. Dia kata apa? Tuanku, Patih telah berjaya selesaikan masalah tuanku, iaitu Siam tidak jadi menyerang Melaka. Sultan Muzaffar kata apa? Wow, Sultan Muzaffar kata, memang beta tak sangka begitu bijak penghulu Kelang ini. Maka maukah untuk beta melantik atau menabalkan kamu sebagai bendahara Melaka dan tinggallah di Melaka sebagai bendahara. So Tun Perak pun menerima tawaran itu sebagai bendahara Melaka bermula hari itu. Maknanya apa? Bila kita buat kerja dan menunjukkan kebijaksanaan dalam kerja kita, maka kita akan dihargai. Nampak tak? Tun Perak waktu itu telah dilantik menjadi bendahara Tun Perak. Kan? Jadi bendahara Tun Perak diberikan tanah, diberikan kawasan kampung, dan kemudian apabila satu hari apabila bendahara Tun Perak nak berjalan pergi ke Istana Melaka, tiba-tiba diserang oleh orang yang mengamuk di tengah jalan. Orang tu mengamuk, membunuh sesiapa saja. Tiba-tiba depan dia ada bendahara Tun Perak. Kan? Orang tu kata apa? Hello guys, jangan lupa mandi ya. Bendahara tu kata apa? Okey. Jangan menghalang. Okey. Kalau tidak, hamba akan tikam. Datuk Bendahara. Datuk Bendahara, Bendahara Tun Perak terus tak tahu nak buat apa. Berdiri tegak, tak tahu nak buat apa. Nasib baik tiba-tiba datang budak-budak yang datang telah membantu dan dia telah mengalahkan budak-budak itu yang mengalahkan orang yang mengamuk. Berjaya mengalahkan orang mengamuk tu. Jadi Tun Perak pun tanya budak-budak ni, bagus kamu ni semua berjaya mengalahkan orang mengamuk tu. Siapakah kamu semua ni? Dia kata apa? Kamilah. Kamilah 5 bersaudara. Nama Patih Hang Tuah. Nama dia adalah Hang Jebat, Hang Lekir, Hang Lekiu dan juga Hang Kasturi. Kamilah 5 bersaudara. Nampak tak? Di situlah bermulanya kisah Hang Tuah 5 bersaudara yang telah menyelamatkan
bendahara Tun Perak daripada dibunuh oleh orang yang mengamuk di tengah jalan. Itulah kisah dia. Okey. So inilah dia kisah-kisah. Sebab itu sejarah sebenarnya, kalau kamu tahu cerita dia apa semua kan, memang best. Memang best. Okey. Baik. So itu berkaitan dengan Tun Perak, iaitu salah seorang penghulu daripada Kelang. Ya, sejarah interesting cikgu. Ya, memang sejarah interesting. Betul Zahra Sofia, cikgu sokong. Zahra memang interesting. Baik. So inilah dia Istana Alam Shah Kelang. Kelang Selangor. Yang ada di Kelang sampai sekarang. Baik. So kita telah tahu bahawa yang mengasaskan Kesultanan Selangor ialah, ingat Raja Lumu. Raja Lumu anak kepada Daing Celak, dan Daing Celak ini adalah yang di Pertuan Muda Kesultanan Johor Riau. Baik. Kemudian keturunannya, iaitu anak-anak Raja Sultan Selangor ni, salah seorangnya ialah Sultan Alaiddin Sulaiman Shah. Sultan Alaiddin Sulaiman Shah ini merupakan antara Sultan Selangor yang masyhur. Pada zaman baginda, banyak jalan raya dan landasan kereta api telah pun dibina. Landasan kereta api dibina, ya, daripada mana ke mana? Daripada Kuala Lumpur pergi ke Kelang. Tu landasan kereta api tu memang dah lama gila kot. Daripada zaman dulu lagi. So pembinaan rumah dan kedai telah meningkat, terutama di Kuala Lumpur dan juga di Kelang. Kebijaksanaan baginda memerintah telah mendorong rakyat mengadakan sambutan keramaian Jubli Emas di Kelang sempena genap 40 tahun pemerintahan baginda. Inilah dia, Sultan Alaiddin Sulaiman Shah. Kan? Tapi kalau kita tengok kita tengok Sultan Alaiddin ni. Ini Sultan Alaiddin Sulaiman Shah. Kemudian kalau kita tengok gambar sebelum tadi, ini Sultan Zainal Abidin. Okey. Kemudian ada lagi tak Sultan? Gambar Sultan. Tak ada okey, ini Sultan Ahmad. Sultan Ahmad, Sultan faham. Okey. Baik. Daripada banyak-banyak sultan ni bermakna Sultan Alaiddin Sultan Alaiddin Sulaiman Shah inilah yang memiliki misai yang tebal. Misai ni ada misai ni, agak-agaknya boleh jadi sultan tak? Misai dan janggut lagi. Okay. Baik. Saja je kan. Ada misai dan janggut boleh jadi sultan boleh jadi sultan. Okey, minta maaf kepada para pelajar lelaki yang ada di dalam kelas ini, anda baru form 2 belum ada misai. So sorry lah lambat lagi, sabar. Pravin, kamu dah ada? Dah ada dah misai? Okay. Betul, confirm misai. Misai ke tanglung? Cuba tengok betul-betul. Misai ke tanglung? Janggut pun ada. Hai. Umur 14 tahun tapi muka dah macam muka orang tua. Tapi dah cukup. Pravin, misai janggut, jangan dicukur. Nanti lagi tebal dia keluar. Jangan, biar je. Kamu trim je, potong je. Itu cara dia. Ya, jangan dicukur, lagi tebal. Lagi banyak dia akan keluar. Trim je, trim, potong macam tu. Baik. So, kita lihat di sini. Kesinambungan ataupun kita kata kesambungan pengasasan kerajaan Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor menunjukkan penerusan tradisi kesultanan yang telah diamalkan oleh Kesultanan Melayu Melaka. So, tradisi kesultanan tersebut kekal bertahan dan kini sistem kesultanan disesuaikan dengan corak pemerintahan baru selepas negara kita mencapai kemerdekaan. Maknanya sistem raja yang sekarang ni ada bermula daripada Kesultanan Melayu Melaka. Kesultanan Melayu Melaka. Baik. Okey, untuk lebih penjelasan untuk lebih jelas kamu semua lihat, cikgu akan tunjukkan dalam bentuk drawing. Dalam bentuk
dalam bentuk lukisan, senang ceritalah. Jom. Kalau korang nak salin pun boleh. Dia macam ni sebenarnya iaitu okey, bermula dengan Kesultanan Melayu Melaka. Kesultanan Melayu Melaka. Maka sampailah ke tahun bila? So pada tahun 1511 tamat. Kita tahu kan pada tahun 1511 dia pun diperintah Portugis ataupun dikuasai oleh Portugis. Dikuasai Portugis. Maka daripada Kesultanan Melaka inilah sebenarnya telah muncul, kalau kita lihat munculnya Kesultanan Johor Riau. Kesultanan Johor Riau. Kesultanan Johor Riau. Dan kalau kita lihat daripada Kesultanan Johor Riau inilah maka terbentuknya dua buah negeri. Terbentuknya dua buah negeri daripada Kesultanan Johor Riau. Yang pertama iaitu Terengganu. Iaitu diasaskan oleh siapa? Oleh keturunan bendahara. Keturunan bendahara. Bendahara iaitu bendahara siapa? Bendahara Tun Habib. Tun Habib Abdul Majid. Abdul Majid iaitu dan anak dia iaitu Tun Zainal Abidin. Terengganu keturunan bendahara iaitu bendahara Tun Habib Jamil dan anak dia Tun Zainal Abidin lah yang menjadi sultan. Itu di Terengganu. Dan satu lagi iaitu Kesultanan Johor Riau juga telah mengasaskan Selangor. Iaitu daripada keturunan pembesar Bugis. Bugis. Iaitu kalau kita lihat tadi iaitu dia bermula dengan Daing Celak. Mempunyai anak yang bernama Raja Lumung. Dan Raja Lumung inilah yang telah naik menjadi Sultan Selangor, iaitu Sultan Salehuddin Shah. So wujudlah Terengganu daripada keturunan bendahara dan juga wujudlah Selangor yang berpunca daripada keturunan pembesar Bugis di Johor. Yang ini. Baik. Kemudian kalau kita lihat untuk Kesultanan Melayu Melaka, so selepas saja kekalahan dikuasai oleh Portugis, maka Kesultanan Melayu Melaka juga telah mewujudkan satu lagi kerajaan iaitu Kerajaan Negeri Perak. Perak iaitu keturunan Sultan Mahmud Shah. Sultan Mahmud Shah. Iaitu anak dia siapa nama? Iaitu Raja Muzaffar. Jadi keturunan Sultan Mahmud Shah, Raja Muzaffar inilah yang telah mengasaskan Perak. Dan sebelum itu, sebelum Kesultanan Melayu Melaka ini kita kata sebagai dikuasai oleh Portugis. Sebelum itu, kalau kita boleh mentionkan kat sini, iaitu Kesultanan Melayu Melaka. Melayu Melaka pada zaman pemerintahan Sultan Mansur Shah. Kita ambil. Semasa Kesultanan Mansur Shah inilah, kalau kita lihat, pada waktu inilah, Kesultanan Melayu Melaka Sultan Mansur Shah telah mengasaskan sebuah lagi negeri, iaitu negeri apa? Iaitu negeri Pahang. Pahang yang diasaskan oleh keturunan Sultan Mansur. Sultan Mansur Shah. Iaitu anak dia nama siapa? Raja Muhammad. Raja Muhammad. Jadi sebab tu kalau kita lihat
Okey, ada 2 lagi kerajaan yang muncul daripada Kesultanan Melayu Melaka, iaitu Pahang, okey, di sini, dan juga satu lagi iaitu di Perak, keturunan Sultan Mahmud Shah. Okey. Jadi kalau kita lihat, inilah perbezaan. Kita bezakan yang ini dan juga yang ini. Okay. Baik. So untuk tidak mengelirukan, mungkin cikgu patut buat warna kot. Yang ini Pahang, keturunan daripada okey, Melaka, Melayu Melaka, begini. Okey. Dan Kesultanan Melayu Melaka semasa zaman Sultan Mahmud Shah, iaitu telah mengasaskan negeri Perak. Okey, negeri Perak. Kemudian Kesultanan Melaka sebenarnya juga telah mengasaskan Sultan Johor Riau, betul tak? Okey. Bermakna sebenarnya technically, sebenarnya Kesultanan Melayu Melaka telah mengasaskan tiga buah negeri sebenarnya. Iaitu Pahang, kan? Pahang, kemudian Perak, dan juga di sini iaitu Johor. Sebab Johor diasaskan oleh Raja Ali, betul tak? Okey, iaitu diasaskan oleh Raja Ali. Mana cikgu nak letak ni? Okey, kat sini lah. Okey, iaitu keturunan Sultan Mansur Shah juga. Sultan Mahmud. Sultan Mahmud Shah. Okey, Shah, iaitu siapa nama dia? Raja Ali. Raja Ali. So Raja Ali lah yang telah mengasaskan Kesultanan Johor Riau menggunakan gelaran apa? Iaitu Sultan Alauddin Riayat Shah I. Okey. Bermakna di sini secara teknikalnya, okey, Kesultanan Melaka telah mewujudkan negeri Pahang, Perak dan juga Johor. Dan daripada Johor ini, kalau kita lihat yang ini keturunan dia. Dan daripada Kesultanan Johor Riau ini telah terbentuknya negeri Terengganu. Okey, Terengganu warna lain lah. Okey, Terengganu warna lain ni. Okey, Terengganu. Okey, dan juga Selangor. Inilah dia. Okey. So inilah kita kata sebagai sketch tentang apa yang berlaku pengasasan negeri-negeri itu. Pengasasan negeri-negeri, okey, iaitu dalam bab 7. Okey, Pahang, Perak, okey, Terengganu dan juga Selangor. Okey. Kesultanan Melaka sebenarnya ini bab berapa? Ini adalah dalam bab 5. Okey. Dan Kesultanan Johor Riau, okey, adalah daripada bab 6. Betul? Dan seluruh kawasan ni Pahang, Perak, Terengganu, Selangor itu bab 7. Itu bab 7. Macam-macam maklumat boleh kita masukkan ya. Macam-macam maklumat kita boleh masukkan. Yang ini bab 5. Okey. Yang ini bab yang ke-6. Okey, dan kita kata Pahang, Terengganu, okey, Selangor dan juga Perak. Okey, kita boleh masukkan dalam bab berapa? Iaitu bab 7. Nampak tak? Bab yang ke-7. So, okey, baik. Ini dah ada bab yang ke-7. Yes. Sekarang kita dapat dia punya flow. Kita pun bendong sekejap. Okey. Okey. Jangan kata korang yang menong, dengan cikgu-cikgu sekali pun menong ni. Okey. Tapi semuanya berpunca daripada mana? Semuanya berpunca daripada Kesultanan Melayu Melaka. Maknanya semua negeri-negeri ini berpunca daripada Kesultanan Melayu Melaka. So kalau kamu tengok di sini berapa negeri yang terlibat? Okey, Pahang, Terengganu, Selangor, Perak, kemudian termasuk Melaka dan juga Johor. 6 buah negeri yang telah
Okey, yang telah terlibat okey daripada Kesultanan Melayu Melaka. Okey, tengah melukis ke? Tengah melukis, silakan lukis. Siapa boleh lukis cantik-cantik? Lukis cantik-cantik, kita bagi hadiah lah. Dah siap melukis Zara Subia? Zara, kau melukis ke menconteng? Ya, Akil? Besok ada lagi kelas. Besok kelas form 2 Form 2. Wait. Wait. Mau tengok jadual. Wait. Okay. Sikijam. Mau tengok jadual. Besok form 2 adalah. Besok form 2 kan ni yang bengkel tu pagi pukul 9 hingga pukul 11. Jangan kau nak lari Besok ada bengkel pukul 9 sampai pukul 11. Ya. Dan bengkel itu bengkel sejarah. Form 2 akan membincangkan bab daripada bab yang kelima. Ya, iaitu Kesultanan Melayu Melaka, is it? Wait. Ya betul. Kesultanan Melayu Melaka lah. Memang betul. Kesultanan Melayu Melaka. Nampak lagi tak ni? Nampak lagi Ke gelap dah? Nampak okay. Alright, Zara. Tay Chi Ming. What do you mean by oh my God? What? Besok ada bengkel. Lepas tu korang cuti lah. Besok bengkel daripada pagi pukul 9 sampai pukul 11. Okay. Okay, kalau dah siap boleh bagi tahu dah. Macam tu. Jangan korang diam aja. Okay. Kau kenapa rickroll-kan lirik tu? Suhail? Suka benau kau dengan apa lagu rickroll tu ya? Kau ni fancy. Fancy okay. Pun boleh fancy. Korang lah suka. Cikgu boring Okay. Ada soalan sambil-sambil tu. Okay, ada tak apa-apa soalan yang kamu tak faham yang mungkin kamu nak tanya? Okay, kalau nak tanya boleh tanya sekarang. Who's Joe? Joe mana? Joe Jambul? Kan? Ke Joe mana? Joe Mama? Jangan. Apa Joe Mama? Apa itu Joe Mama? Apa itu Joe Mama? Serius cikgu tak tahu. Joe Mama tu apa? Yo Mama? Apa Yo Mama? Apa ni? Tak faham. Apa ni? Tak faham. Cikgu tak perlu faham Okay, so
Oh, ya ke? Apa tu? Your mama is a joke about your mother. Okay. Does it, okay, no. Joke is mean for apa? Uh, for tak, joke means for laughing together, tapi just who's Joe? Who's Joe? Don't know. Joe what? Joe mama. Is there anything funny there? Tak ada funny pun. Tak faham kan? Tak faham. So macam nothing funny there. So macam